Selamat sejahtera. Nama saya Dina Steven. Grup saya terdiri daripada 4 orang, iaitu Encik Nagatisan, Cik Pravina dan juga Cik Tan Dueja. Tajuk perbentangan kami adalah Cognitive Behavioral Therapy. Saya ingin memulakan dengan sinopsis jurnal kami. Tajuk jurnal kami adalah A Historical and Theoretical Review of Cognitive Behavioral Therapy from Structural Self-Knowledge to Functional Process. Jurnal ini mengkaji tentang konseptualisasi sejarah pendekatan terapi kognitif tingkah laku. Terapi kognitif tingkah laku mempunyai hubungan secara langsung dengan revolusi kognitif. Dalam jurnal ini, gelombang kedua terapi kognitif dibincangkan dari segi terapi kognitif tradisional, iaitu Standard Cognitive Therapy, dan juga Constructivist Cognitive Therapy. Kedua-dua terapi ini berkongsi konsep konseptualisasi faktor psikopatologi sebagai struktur superordinate kandungan kognitif keupayaan diri. Selain itu, jurnal ini juga membincangkan kemunculan gelombang ketiga pendekatan CBT yang memberi fokus kepada proses. Hai semua, nama saya ialah Pravina Anak Perempuan Devaraja, nombor metrik 827987. Hari ini saya akan membincangkan tentang definisi atau konsep terapi kognitif tingkah laku, pengasas teori, latar belakang CBT dan penggunaan CBT. Terapi kognitif adalah sejenis rawatan yang membantu pesakit memahami fikiran dan perasaan yang mempengaruhi tingkah lakunya. Konsep dasar CBT ialah pemikiran dan perasaan. Kita memainkan peranan penting dalam tingkah laku kita. Tujuan terapi tingkah laku kognitif adalah untuk mengajar pesakit bahawa walaupun mereka tidak dapat mengawal setiap aspek di sekitarnya, tetapi mereka dapat mengawal bagaimana mentafsirkan dan menangani perkara-perkara dalam persekitaran mereka. CBT juga disokong secara empirik dan terbukti berkesan membantu pesakit mengatasi pelbagai kelakuan maladaptif. Pengasas kepada terapi kognitif tingkah laku ialah Herrenberg, juga dikenali sebagai pelopor kepada revolusi kognitif. Beliau menggunakan CBT untuk merawat pesakit yang mengalami kemurungan apabila rawatan psikoanalitik tidak memberikan kefungsian terhadap pesakit. Beliau juga berasa CBT dapat memberikan kefungsian yang lebih cepat daripada terapi yang lain. CBT adalah sejenis terapi yang digunakan untuk merawat kebimbangan, fobia, kemurungan, ketagihan bahan, gangguan makan dan serangan panik. Ia juga memberikan kesan yang baik terhadap pesakit dan memulihkan keadaannya. Pembentangan ini juga akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Sekian. Salam sejahtera. Saya akan membentangkan model klinikal gelombang kedua Cognitive Behavioral Therapy. Kemunculan Cognitive Behavioral Therapy sering digambarkan sebagai satu revolusi kognitif yang mengambil tempat di dalam bidang psikologi saintifik. Revolusi yang membawa kepada pendekatan CBT dikenali sebagai gelombang kedua. Gelombang kedua CBT ini muncul akibat daripada ketiadaan pengantar kognitif di gelombang pertama. Menurut jurnal yang kami kaji, pengantar kognitif telah diperkenalkan dalam gelombang kedua sebagai pengantara antara pencetus persekitaran dan juga gerak balas tingkah laku. Selain daripada ketiadaan pengantar kognitif, pendorong kepada kemunculan gelombang kedua adalah akibat daripada satu perdebatan antara pakar-pakar psikologi untuk menolak konsep behaviorisme. Kerana mereka mempunyai tanggapan bahawa konsep behaviorisme memberi keutamaan kepada pembelajaran bersekutu ataupun associative learning di dalam kalangan haiwan dan juga mengekang kepada teori stimulus response.
Hujannya adalah behaviorisme tidak mencukupi untuk mengekang untuk kajian pembelajaran manusia. Maka munculnya gelombang kedua psikologi kognitif. Gelombang kedua psikologi kognitif juga memperkenalkan konsep dan istilah CBT yang memberi fokus kepada rationality dan juga pemikiran positif. CBT menggunakan teknik kognitif dan tingkah laku untuk merancang rawatan. Antara strategi tera CBT adalah penstrukturan semula kognitif ataupun cognitive restructuring. Ia adalah merupakan sejenis teknik rawatan yang direka untuk mengubah fikiran dan atau kepercayaan seseorang individu jikalau mendapati bahawa tingkah laku ataupun emosi mereka adalah berbahaya kepada diri mereka. Selain itu, gelombang kedua juga menekankan peranan kognitif dalam gangguan klinikal. Kemunculan CBT dan kognitif terapi hasil daripada gelombang kedua berjaya merawat pelbagai gangguan psikiatrik yang kompleks termasuk kemurungan, obsesif compulsive disorder, panic disorder dan juga post-traumatic disorder. Salam sejahtera. Saya akan sambung perbincangan tentang gelombang ketiga. Seperti yang telah dinyatakan oleh rakan-rakan saya, gelombang pertama telah dipengaruhi oleh psychoanalysis yang telah bermula sejak tahun 1940-an. Seterusnya, gelombang kedua bermula sekitar tahun 1960-an dan berfokuskan kepada konsep skema diri dan strukturalisme yang telah dipelopori oleh Aaron Beck. Selepas itu, mulai 1990-an, gelombang ketiga yang berkonsepkan kepada fungsionalisme telah diberi keutamaan dengan memberi keutamaan yang rendah kepada konsep skema diri dan strukturalisme yang telah dipeloporkan oleh Aaron Beck. Seperti yang kita termaklum bahawa teori kognitif adalah berkonsepkan bahawa individu tidak berpengaruh oleh peristiwa melainkan oleh persepsi yang diambil terhadap peristiwa. Dalam gelombang ketiga, terapi CT mengikut Ruggiero dan rakan-rakan yang daripada jurnal mengatakan ia berbeza dengan memberi penumpuan kepada strukturalisme dan skema diri seperti dalam gelombang kedua. Model gelombang ketiga ini menyarankan bahawa gangguan emosi tidak bergantung pada gambaran mental diri, tapi ia adalah mengenai peraturan interaksi yang tidak berfungsi antara proses dan kawalan eksekutif dan emosi. Seterusnya, model gelombang ketiga bukan hanya membantu menukar cara kita berfikir, tetapi bagaimana seorang individu berinteraksi dengan pelbagai situasi luaran. Sebab itu, terapi dalam model gelombang ketiga ini adalah berbeza kalau dibanding dengan terapi yang dikemukakan dalam model gelombang kedua. Perbezaan yang nyata yang kita boleh bandingkan dengan gelombang kedua dengan gelombang ketiga CBT ialah gelombang ketiga memberi penumpuan kepada kesihatan mental keseluruhan seorang individu, manakala gelombang kedua hanya menumpukan kepada disfungsi kognitif seseorang. Perbezaan kedua, seperti yang dinyatakan dalam carta minda ini, gelombang ketiga memberi penumpuan kepada masalah individu secara holistik dari perspektif kerohanian, fizikal dan psikologikal yang saling berhubung kait dalam menyelesaikan masalah mereka, manakala gelombang kedua hanya fokus kepada masalah individu tertentu. Perbezaan ketiga dalam gelombang ketiga yang menumpukan kepada konteks, proses dan fungsi masalah dari segi pengalaman dan perasaan seseorang, manakala gelombang kedua hanya pada individu melihat atau mengenali masalah tertentu itu. Perbezaan akhir di antara gelombang ketiga dengan kedua adalah yang menumpukan kepada kemahiran penyelesaian pelbagai masalah seperti penumpuan kepada kemahiran interpersonal, kerohanian, kesedaran dan penerimaan dibanding dengan gelombang kedua yang fokus kepada penyelesaian masalah tertentu seseorang. Gelombang model ketiga telah melahirkan pendekatan-pendekatan ataupun alternatif baru untuk melihat dan menangani apa yang disebut sebagai kognisi tidak rasional atau tidak sesuai. Di antaranya menggunakan pendekatan aspek kerohanian dalam CBT untuk merawat mereka yang punya kepercayaan yang dalam agama. Kemudian terapi kognitif berasaskan kepada kesedaran atau diperkenal sebagai MBCT adalah sejenis psikoterapi yang melibatkan gangguan terapi kognitif yang menggunakan meditasi dan menumpukan kepada apa yang disebut sebagai mindfulness.
Ketiga, terapi yang menekankan kepada penerimaan isu semasa yang membawa kepada kebenaran yang akan melegakan perasaan seseorang, yang sebagai acceptance terapi. Keempat, meditasi. Meditasi merupakan satu cabang baru yang dikenalkan dalam CBT dalam rawatan untuk menenangkan pemikiran seorang individu. Seterusnya, tema interpersonal. Tema interpersonal ini menekankan kepada aspek perhubungan di antara seorang individu dengan individu lain ataupun dengan ahli keluarganya. Tema ini telah dikaitkan dengan CBT untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam disfungsi mental. Dan akhir sekali adalah terapi yang menekankan kepada perhubungan terapeutik, iaitu di mana perhubungan di antara konselor dan juga dengan klien, kita menekankan kepada perhubungan yang baik. Dengan ini, hasil daripadanya ialah rawatan yang diberi kepada individu itu lebih positif dan lebih menggalakkan. Model gelombang ketiga menyarankan bahawa gangguan emosi tidak bergantung kepada gambaran mental diri, tapi ia adalah mengenai peraturan interaksi yang tidak berfungsi antara proses dan kawalan eksekutif dan emosi. Pendekatan model gelombang ketiga boleh dibagikan kepada dua bahagian, iaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Secara fisiologinya, bahagian asas otak manusia juga dikenali sebagai bahagian bawah otak, tumbuh pertama semasa dalam rahim. Fungsinya adalah bahagian automatik yang tidak balas terhadap ancaman terdapat di bahagian otak ini. Otak manusia ini akan terus berkembang, khususnya otak bahagian atas, sehingga peringkat dewasa. Bahagian atas otak adalah yang terakhir berkembang dan dikenali sebagai neokorteks. Ia juga dikenali sebagai otak pemikiran ataupun kognitif. Pendekatan bottom up menggunakan bahagian otak bawah, proses kawalan emosi, manakala pendekatan top down melibatkan proses kawalan metakognitif yang melibatkan otak bahagian atas. Pendekatan top down menumpukan kepada proses kawalan metakognitif. Definisi metakognitif ialah kita memfikirkan apa yang kita fikirkan. Inilah bahagian yang akan membuat perancangan dan cara-cara untuk mencapai matlamat kita. Dalam pendekatan top down ada 3 intervensi terapeutik penting, iaitu fokus pemikiran, attention focus, iaitu apa yang kita bagi penumpuan yang lebih dalam pemikiran kita dan mengabaikan perkara lain walaupun relevan. Jadi dalam terapeutik kita kena mengalihkan fokus attention seseorang itu kepada perkara yang lain. Intervensi terapeutik kedua adalah kepercayaan mental seorang individu terhadap kesihatan mental dia. Contohnya, dia percaya bahawa kalau dia risau tentang satu perkara, dia dapat menyelesaikan masalah dia. Intervensi terapeutik ketiga iaitu retribution and declarative, iaitu memikirkan cara-cara alternatif lain yang berasaskan pengalaman yang berlepas. Kalau pengalaman lepasnya tidak bersesuaian, maka cara alternatif yang lain ini mungkin tidak akan wujud untuk diri dia. Ini adalah antara terapeutik intervention yang terdapat dalam top-down approach. Pendekatan bottom-up menumpukan kepada proses kawalan emosi. Pemprosesan ke bawah adalah penjelasan mengenai persepsi yang bermula dengan rangsangan masuk dan bekerja ke atas sehingga representasi objek terbentuk dalam fikiran kita. Proses ini menunjukkan bahawa pengalaman persepsi kita sebelumnya bergantung pada rangsangan diri yang kita kumpulkan hanya menggunakan data yang tersedia dari diri kita. Intervensi terapeutik dalam proses kawalan emosi melibatkan proses ini. Contoh-contoh intervensi yang digunakan dalam pendekatan bottom-up ialah role-playing. Role-playing dapat membantu seseorang mengatasi tingkah laku yang berbeza dalam situasi yang berpotensi sukar untuk dia, yang membawarkan senario yang mungkin dapat mengurangkan rasa takut. Terapeutik intervensi yang kedua ialah pembelajaran semula pengalaman biasanya dalam kes-kes yang trauma di mana ia digunakan untuk seseorang mengatasi perasaan takutnya. Intervensi terapeutik ketiga tentang penderitaan semula kepada pelbagai pengalaman dalam kes-kes fobia membantu seseorang mengatasi masalah fobianya. Intervensi terapeutik yang akhir sekali untuk pendekatan bottom up ialah pengesahan emosi validation adalah proses belajar, memahami dan menyatakan penerimaan terhadap pengalaman emosi orang lain. Dengan ini saya mengakhiri persembahan saya dan serahkan kepada rakan seterus untuk membuat kesimpulan. Sekian, terima kasih.
Terapi konektif dikembangkan oleh Albert Ellis dan Aaron T. Beck dalam revolusi konektif. Menurut Beck, terapi konektif merupakan sesuatu terapi yang berdasarkan pemahaman pengetahuan diri terhadap sesuatu keadaan. Menurut kajian-kajian, terapi konektif dibuktikan sangat berkesan dalam merawat kemurungan, gangguan kebimbingan, fobia sosial dan pasca trauma. Dalam psikoterapi konektif gelombang kedua, terapi konektif dan konstruktivis menerangkan psikopatologi sebagai bahan konektif sistemik yang berdasarkan kepercayaan diri, skema diri dan organisasi kepribadian dan sebagainya. REBT pula diperkenalkan oleh Albert Ellis. Dalam masa itu, REBT merupakan berdasarkan mekanisme keturunan. Tetapi REBT dengan terapi konektif mempunyai persamaan. Kedua-dua terapi ini mempunyai kesamaan, iaitu kedua-dua terapi ini memperkenalkan aspek klinikal. Dalam peringkat ketiga gelombang terapi konektif dan konstruktivis pula memberi penekanan kepada gerakan teori funksionalisme. Selepas Beck memahami manusia yang segera bertindak kepada sesuatu keadaan menyebabkan perasaan dan emosi terganggu, beliau pula beralih kepada CBT, iaitu terapi konektif tingkah laku. Terapi konektif tingkah laku fokus kepada rasionaliti dan pemikiran positif semasa merancang terapi. Mengikut kajian-kajian yang dilakukan, CBT iaitu terapi konektif tingkah laku telah berjaya merawat PTSD, OCD dan panic disorder. Dalam terapi konektif mempunyai dua pendekatan. Pertama ialah pendekatan top-down. Pendekatan top-down menawarkan perwakilan mental yang jelas dan kawalan bersedia dalam proses meta-konektif. Pendekatan bottom-up pula berorientasikan pencapaian matlamat dan penyempurnaan tugas. Pendekatan bottom-up dikembangkan daripada minat dan struktur pengetahuan diri antara terapi skema dan terapi meta-konektif dan interpersonal. Terapi konektif pula dibuktikan banyak berkesan dalam mencegah permulaan gangguan mood, gangguan emosi, gangguan kegelisahan dalam kalangan anak remaja yang berisiko dan kanak-kanak yang berisiko. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan terapi konektif merupakan lebih berkesan daripada penggunaan ubat-ubat. Walau bagaimanapun, kejayaan terapi konektif telah dibuktikan, tetapi pesakit yang psikosis yang terlampau atau bunuh diri adalah sukar ditangani dengan terapi konektif atau terapi konektif tingkah laku. Dalam kes-kes yang terlampau atau ada kecenderungan untuk bunuh diri, perlu menjalankan terapi konektif tingkah laku bersama dengan ubat-ubatan.